Bayangkan ibu kita. Itu macam tu. Yang motivasi tu. Motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Hoi dan section 3 stage. Sebelum kita nak reveal tajuk dia tu, kita kenalkan diri lah. Okay, dekat bahagian kanan kita ada Hasif dan Seha, dan di sebelah kiri kita ada Zakwan dan aku Jasmine. Tajuk yang kita nak bincang ni adalah air mata lelaki. So ada wakil perempuan juga kita bincang benda ni. Okey. Air mata lelaki ni kita buka secara general lah. Kita buka secara general. Mungkin dalam pelbagai situasi lah. Contohnya mungkin pasangan kekasih, adik-beradik, family, kawan, best friend. Buka satu situation. Air mata lelaki memandangkan kat sini semuanya single-single dan available kena tanya lah. Kena DM diorang. So, adakah single tu disebabkan ada Air mata lelaki nak keluar ni. Dia single by choice lah. Oh, okay. Play safe nampak. Okay. Tak ada orang nak. Memilih untuk single lah. Dalam relationship, Asyik tak pernah ada orang. Itulah. Asyik tak pernah. Kita bincang aku kosong. Okay lah, untuk Asyik kita special lah untuk kawan. Okay, so mungkin lah kita boleh cerita. Kalau Asyik tak ada orang kata tak ada experience dengan kekasih. Aku nak dengar experience orang. Wow. Share lah dengan kawan-kawan. Pernah tak berlakunya orang kata keluar air mata lelaki kau? Alamak. Kau boleh dulu. Air mata lelaki. Aduh. Aku jenis macam mana lah. Sejujurnya lah aku jenis susah juga mengeluarkan air mata ni. Mungkin jadi macam ni sebab dulu masa aku kecil aku kuat nangis lah. Kuat nangis. Apa mungkin lah? Cengeng mana tak? Cengeng. So selalu kena dengan abang aku. Selalu kena kalau tak dapat tu nangis lah. Mungkin lah benda macam tu. So benda lagi sampai bila dah besar ni aku macam tak ada air mata dah keluar. Betul. So kadang-kadang aku sedar ramai kat macam mengajuk dengan aku apa semua. So macam kalau aku nak berair mata sebab benda-benda macam ni macam susah. So memang kau tak ada experience ke? Kawan-kawan kau macam dulu masa sekolah ke masa belajar ke kan? Bila nak berpisah, ada experience. Nak berpisah ke? Ada experience. Sedih tapi tak keluar air mata macam tu? Bukan, dia Nampak crush dengan orang lain. dia macam ni. Bayangkan ibu kita. Itu macam tu lah. Yang motivasi tu? Motivasi. Dia sayang kita sama macam tu. So, itu tengah tunduk tu, aku tengah tunduk. Pak jatuh. Satu. Pak, dua. Alhamdulillah ada dua. Aku lagi kat mata aku. Serius lah? So kau memang susah sikit nak nangis lah. Agak. Tapi sekarang macam bergenang sikit lah. Zoom sikit. Ini berpeluh. So macam tu. Dia lain orang, lain experience, lain cara kental yang kita nampak. Mungkin kita nampak seorang yang kental tu dengan cara dia memang boleh hadap dan dia boleh selesaikan. Mungkin aku lain pula kan. Mungkin boleh label aku kental tapi dalam cara aku pula. Macam tu lah. Tak tahu lah, terpulang pada yang melihat lah. Tengok aku susah nak bersalin nampak kental ke atau dia ni heartless ke? Macam tu lah. Semoga hati kau bukan begitulah. Roy. Hati kau keras. Apa judgement kau bila kau melihat seseorang lelaki ni menangis ataupun dia mudah menangis ataupun apa je lah? Bagi aku lelaki tak kisah kalau lelaki tu kuat nangis ke apa, tapi based on apa yang sebab dia menangis lah. Kalau aku tak pernah judge lelaki tu kalau selalu menangis dia tu lembik ke apa ke tak. Mostly kalau mesti seseorang tu menangis tu ada reason. Mostly lah lelaki aku nampak yang betul-betul buat dia boleh nangis is family first of all, dan juga regret, benda-benda yang dia regret. Maksudnya kalau dia couple orang ni betul. Tak adalah, maksudnya mostly pasal life lah, regret pasal life lah. Contoh dia nak jadi cikgu ke tak jadi cikgu lah, so dia jadi macam regret lah, kenapa aku tak belajar macam tu lah. Tapi pasal family tu aku setuju lah sebab banyak cerita dengar memang pasal family mudah. Kau lelaki apa, kau kental, kau bongsa boleh nangis lah tentang family.
pasal anak ke kan. So benda paling dekat dengan kita. Betul. Sebab macam okay, cerita pasal lelaki menangis dalam family ni, aku teringat satu kisah which is aku baca je dekat Facebook semua. Ada seorang doktor ni lah cerita, couple ni lah, dia dapat anak sama ada dapat anak tak sempurna ataupun Perawatan lahir perawatan ataupun ada benda yang risiko lah kalau bini dia bersalin. So doktor dah cerita dengan dia saja. So hari tu dia dah menangis. Depan doktor dia dah nangis, dah buntu. Doktor tu lelaki buat? Doktor lelaki. Oh, okay. So dia cerita kat suami tu, si suami tu dah nangis semua dah macam ni doktor. Esok dia datang bawa bini dia, doktor tu cerita balik. Lelaki tu kental sebab ada bini dia. Dia bukan apa dia bukan ego kamu dia nak Dia tak nak tunjuk Yes, benda tu Dia lah. support. protective dia supaya Dia kena stay strong. for the Supaya wife. kalau dia nangis depan bini dia Apa dengan tak bini lagi dia lagi dia. nak Betul. kan kita orang. Betul. so dia yang support bini dia bila doktor cerita sabar sayang. Ni orang boleh Ya. berpengalaman ni. Kalau Orang boleh Dia berpengalaman. menangis mengenai ada. Tongkar. So macam mana Tuan boleh tak komen sikit? Mak, saya rasa itu. Apa yang kau boleh share kan pasal air mata lelaki ni in term of relationship? Bagi aku, lelaki ni menangis bukan sebab dia lembek ke apa. Sebenarnya kita manusia, kenapa kita tak boleh nangis? Perasaan tu siapa yang bagi? So, kita boleh nangis dan tak kisahlah macam mana orang wish menggeletar ni. Sebab Jangan menangis. Jangan menangis. nangis ni kan, dia bagi aku lah, contohnya okay, hari ni aku stres kerja ke apa kan, okay, balik aku rasa aku nak nangis. Okay, kau nangis aku kan. Lepas kau nangis, release. Lepas tu kau janji, okay, kau improve diri kau. Kenapa? Apa yang buatkan kau stres hari ni? Aku akan kaji balik hari aku. Okay, kenapa hari ni aku stres? Kenapa hari ni aku nangis? Kenapa yang buatkan aku rasa macam serabut apa semua kan? So benda tu macam tu lah. And in term of relationship, aku pernah nangis dan aku tak menyesal aku nangis. Sebab bila aku nangis dengan next girl, aku akan macam, oh, benda ni macam orang kata benda-benda kecil yang macam tak payah nangis lah aku Dia tak boleh nangis. benda tak boleh nangis macam okay. And aku mula accept that if people can go, orang baru akan datang juga. People come and go. People come and go. And tambah sikit lah, itu relationship general kan. So relationship dan lagi dengan family, macam cakap Dan, aku pula anak sulung. Aku dengan family memang aku rasa macam makin besar ni kan, Kau mungkin faham lah. aku makin faham. And then kadang aku tengok ayah aku, tengok mak aku kan, kadang-kadang aku pernah aku keluar pergi beli barang apa semua, aku macam okay lah, aku suka masak, aku beli barang semua, aku tahu apa aku nak beli semua, aku balik kadang-kadang bila macam ada certain thing yang buat aku macam tersentuh sikit, aku akan masuk bilik, aku macam termenung, tiba aku macam nangis. Aku dah habis nangis macam aku jadi doa, ya Allah tolonglah kuatkanlah aku untuk hadapi semua benda ni apa semua. Sebab setengah orang mungkin tak faham macam mana jadi anak sulung, dia lelaki pula tu. So aku Banyak macam, menolak. and it's good lah aku ada circle yang okay. Semua orang yang aku jumpa ada yang bagi baik kat aku. So yang mana pernah hadir dalam hidup aku yang pernah mengubah aku jadi aku sekarang. So tahu kan cakap, aku tak menyesal aku nangis sebab dia dulu. Ada something yang dia bagi. Kalau tak, aku tak akan kuat macam aku mana aku sekarang. Nangis tu senang cerita, secara jangan deny perasaan yang Tuhan dah bagi kat kau. Fitrah kan? Fitrah manusia. Betul. Tapi aku setuju lah sama sikit kan. Aku setuju lah macam kau dalam keadaan serabut, kau dalam keadaan stres ke, kau ada masalah, kau buntu, instead of kau buat benda yang bukan, Allah bagikan perasaan untuk kau release, iaitu nangis. Kau nangis lah kan. Daripada kau mengusahakan benda lain, kau buat benda-benda yang bukan. Satu lagi nak sambung, tambah balik kan. Sebab benda ni dia related dengan kau punya mental tau. Apa yang aku cakap tu betul lah. Tapi ada orang yang dia tak melalui apa yang kita lalui. Dia jenis yang bila dia tak lalui benda tu, so dia tak nampak tau benda tu. Dia tak faham, dia tak So cuba faham. mungkin dia sebenarnya dia rasa benda tu, dia menahan perasaan sedih tu, dia rasa dia tak ego. Tapi bila dia dah learn something, baru dia tahu, oh this not ego. Sebenarnya kenapa aku nak tahan lagi kan. Dan aku nak share sikit lah pengalaman aku.
selama sepanjang aku jadi atlet, sebenarnya aku katakan aku kental tau, dari segi yang kasar. Aku jenis kasar, Psikologi. jenis cakap lepas, aku jenis psycho, aku akan main mental orang. Sebab kadang-kadang benda tu untuk counter yang aku sebenarnya tak lemah. Itu je nak counter. Kadang-kadang kita apa kata, kita tak boleh terima benda tu sebab kita nak bagi tahu yang kita tak lemah. So kita nak lawan. Dia manipulate. So So adakah itu level of ego juga? itu saya level of ego. Dia sebenarnya toxic dalam diri kita sebab kita jadi manipulatif punya orang. Dan akhirnya adalah apa yang aku rasa lah, apa yang aku belajar adalah bila aku dah retired daripada atlet, benda tu sebenarnya bagus, tapi mungkin cara aku guna tu berlebihan. Bila aku muhasabah balik, sebenarnya Allah nak tutup aib aku. Bila kita berada dalam bidang tu, kita mesti ada impian, kita nak tu kan. Jadi Allah tutup aib aku supaya aku boleh berada kat dalam tu. Itu sebablah orang bijak-bijak, orang kata orang yang bijak ni yang pertama sekali dia ingat mati, satu lagi dia suka muhasabah. So bila kau kurang muhasabah ni pun dia ada guideline dia. Kau jangan muhasabah dan kau je betul. Muhasabah ni dia kena Allah yang betul. So bila muhasabah kau tu betul kan, kau akan seronok dengan apa yang kau buat. Macam Zakwan cakap, apa yang jadi aku hari ni, itulah proses aku sebenarnya. Mungkin sebenarnya kalau dulu masa aku berada dalam jadi atlet tu, aku rasa macam aku nanti dah besar nanti, maksudnya bukan dah besar lah, maksudnya umur aku 30-40 ni aku jadi atlet ni, aku akan kerja jadi atlet ni. Tapi sebenarnya adalah proses saja. Dan sekarang aku buka bisnes kan, tak pernah terfikir nak jadi businessman ke apa kan. Dan mungkin hari ni aku cakap aku akan habiskan hidup aku dengan berbisnes, manalah tahu tiba-tiba Datang peluang lain. lah kan. Kita tak tahu. So itu adalah proses yang kita kena lalui. Dan aku memang nak highlightkan yang nangis ni dia fitrah. Satu nikmat yang Allah bagi kat kita manusia. Perasaan sedih. So sedih tu dia punya apa? Kesan dia akan menangis. So last kita round table kan. Apa yang membuatkan setiap seorang dari kita ni akan menangis yang teruk? Dulu masa aku bujang, aku cerita kalau nak show off ke apa, tapi memang mungkin siapa yang nak cuba boleh cuba teknik ni. Setiap bulan kau kena pastikan kau sekali nangis. Ni masa aku bujang lah. Sebab aku berhenti je menembak, aku duduk rumah sorang-sorang. Aku memang, padahal rumah aku tu dengan rumah family aku dekat, tapi memang aku dah biasa duduk sorang-sorang kan. Masa atlet semua duduk KL sorang. So aku memang duduk satu rumah tu, memang aku duduk sorang, aku buat kerja aku semua kan. So memang aku letakkan satu bulan kau kena pastikan kau nangis sekali. Dan benda yang biasanya aku buat adalah aku akan ingat salah-salah silap aku dulu. Masa biasa kita ni nakal-nakal dulu kan, aku akan ingat balik semua tu. Sambil tu aku akan buka YouTube, biar je dia ulang balik zikir taubat. Hilang kan. Jadi malam-malam kau tutup lampu semua, kau tutup mata, nanti dia akan ada satu momen kau nangis, tapi dia akan ada satu momen yang kau akan nangis teresak-esak. Kau kena dapatkan benda tu. Dan apa kesan dia? Esok pagi kau akan bangun dengan dia macam satu benda yang fresh gila. Sebenarnya aku ada dengar ceramah. Ada seorang ustaz cerita, dia kata menangis ni kau kena paksa. Nak tak nak kau kena paksa. Dia macam dalam mata kita ni dia ada kempangan tau. Kau kena pecah kempangan. Kau kena paksa lah, kau kena pecah kempangan. Baru next time kita mudah untuk menangis. Tapi kita pilih menangis yang betul lah. Maknanya menangis kerana taubat semua tu lah. Tapi benda tu adalah training lah. Macam kau cakap tadi, training. Benda tu kena buat. So kalau macam kau, selain daripada family, apa yang boleh buat kau nangis? Buat aku nangis. Tak soalan. Untuk buat masa sekarang ke? Sebab buat masa sekarang aku mostly memang Family lah. family. Sebab Bank kosong. pasal perempuan ke, pasal kawan ke, dia macam Dulu lah. bukanlah tak menangis, tapi sekarang nak jadikan cerita kenapa aku pilih untuk tak nak nangis. Sebab macam aku cakap, people come and go, dan manusia ni hati kita bolak-balik. So mungkin kadang-kadang kawan baik aku ada sebab kenapa tiba-tiba aku rasa jauh sikit hati dengan dia, tapi mungkin sebab aku tak faham dia, ataupun
dia tak faham cara aku ke, sebab setiap orang beza-beza. Macam aku, yang aku perasan lah, aku mungkin dia ada oversensitive sikit. So kadang-kadang aku macam tadi tengok iklan aku macam tengok apa aku nangis. Ada iklan tu sikit je lah. Tapi apa yang aku boleh kata lah kan, sebagai seorang kawan lah untuk Zakuan kan, dia beruntung lah, sebab dia dah sampai muda lagi ni kan, muda lagi dapat berada di level ini lah. Dia ada kesedaran itu. Lepas tu dan dia sangat-sangat bagus untuk development seorang anak lelaki. Sulung lah tu. So kau keep dengan apa yang kau ada sekarang ni. Semoga berjaya lah. Jom tutup majlis kita. Penat je fikir. Tak. Kalau kita stop habis ni, dia cakap alamak aku selamat ni. Jangan pilih sama. Kalau dia sehat macam ni dah, lain daripada family kan. Apa yang kamu buat? Family first lah kan. Yes. Okay. Mostly kalau yang buat aku betul-betul sedih is aku teringat selalu kan kalau orang ada masalah dengan ni friendship lah. Selalu kalau orang ada masalah kan, dia orang banyak salahkan orang kan. Oh kau yang tinggal aku, kau yang apa ini kan. Tapi bagi aku tak macam tu. Aku akan ingat apa yang aku buat juga. So mostly pasal friendship aku akan menangis sebab aku tahu salah aku kat mana. Realitinya adalah umur kita meningkat, tiba-tiba cerita kawan kan, tapi tak apa. Realitinya umur kita meningkat, kawan kita akan berkurang. Kan? So daripada zaman sekolah Dia bukan berkurang right? Sebenarnya kita cerita. Bila cerita pasal air mata tentang kawan ni, macam supposed to be dia bernilai lah, sebab ialah bila umur meningkat, kawan yang kau cakap berkualiti dia tinggal, so dan air mata kita untuk dia pula yang keluar tu, so macam air mata tu bernilai lah. Tapi kalau cerita pasal aku, sebab apa dan bila aku menangis, jujur lah okay. Tak maaf mama, tak maaf. Jujur lah, aku susah bangun malam. Walaupun dah dididik untuk bangun malam, tapi aku susah bangun malam. Tapi aku banyak masa bersendirian kat mana? Kat dalam kereta. Susah bangun malam, kau tak bangun pagi? Tajud. Oh, cakap tu tahajud. Tapi aku banyak masa bersendirian kat mana? Kat dalam kereta lah. Dari zaman bila? Aku rasa dari zaman study kot. Zaman kau ada kereta ke? Yes. Zaman aku ada kereta. sebelum tu dalam cerita siapa? Aku study kat Penang, aku drive seorang daripada Kajang ke Penang, drive seorang. So aku banyak, daripada study aku banyak masa dalam kereta. So, dalam kereta tu aku akan banyak muhasabah. Yes, banyak. Yes. Dan kalau kau tanya aku tentang apa aku fikirkan, dia macam-macam benda. Dia bukan satu benda. Kalau kata pasal duit pun adalah persen dia dalam kereta. Juga dalam momen muhasabah juga. Benda-benda banyak-banyak benda lah. Maknanya tak ada the major factor buat aku. So kalau aku nak tanya dalam banyak-banyak kereta yang kau pernah bawa, kereta mana yang paling ada sentimental value? Banyak odol ni. Dia ikut perfume lah. Kereta mana lah mak? Entahlah mana aku ingat. Banyak lah kereta. Okey, itulah sedikit sebanyak kan perkongsian kita. Actually benda ni memang tak ada skrip langsung. Kita Ibu bangkit. memang itulah konsep 3 stage ni. Jadi conclusion, jangan menafikan fitrah dan tak salah lelaki tu nak menangis. Lelaki menangis bukan lembik. Kau nak cakap apa semua cakap. Betul, lelaki yang nangis ini dia tak lembik. Tapi kita kena tahu jugalah reason Kenapa dia nangis lah. Kenapa dia nangis. Tiba-tiba nangis bodoh kat tu. The main reason dia bukan pasal nangis tak nangis. Tapi kau nak nangis pasal apa? Perlu kau nangis pasal apa? Mungkin ada orang kata kita perlu nangis pasal pasal family kan. Anak jatuh longkang. Kau sampai family juga. Tapi mungkin ada orang selagi anak dia tu okey, dia tak perlu nangis. Dia perlu selamatkan anak dia dulu. Yalah. Anak jatuh longkang nangis. Selamatkan anak dia dulu. So Pengajaran tu kau. So it depends on yang penting dia is kenapa nak nangis kan? Jangan lupa untuk subscribe di channel. Itu saja. Bye. Adios.